Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia kasih sayangnya dapat sama-sama dipertemukan di kuliah subuh online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan yang kita adakan pada pagi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan buat mereka semua dan doa berpanjangan juga buat kita yang sedang berhadapan dengan pelbagai ujian kehidupan, ujian pandemik COVID-19, ujian kesihatan, ujian ekonomi, ujian segala-galanya lah. Ujian, kita doa pada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kekuatan untuk menempuh segala ujian kehidupan yang dibentangkan di hadapan kita. Tuan-tuan, perempuan, hari ini hari Sabtu bertarikh 11 September 2021. Mari sama-sama kita mulakan hari ini dengan banyakkan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan mengenang nikmat-nikmat yang masih banyak yang berada di sekitar kita, dengan banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak bersedekah, berinfak. Mudah-mudahan dengan asbab segala kebaikan dan ketaatan kita laksanakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Orang yang berjaya bukanlah mereka yang mengeluh di atas segala ujian yang hadir,
Orang yang hebat dan berjaya adalah mereka yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang diberikan. Orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala bila dia diuji, dia bersyukur. Manusia terbahagi kepada 4 golongan bila diuji. Yang pertama, dia marah. Yang kedua, dia sabar. Yang ketiga, dia redha. Yang keempat, dia bersyukur. Kita boleh jadi orang yang marah. Kita boleh jadi orang yang sabar. Kita boleh jadi orang yang redha. Tapi kalau kita jadi orang yang bersyukur di saat diuji, maka kitalah orang yang hebat. Dan untuk mencapai tahap hebatnya manusia, bila diuji dia boleh bersyukur, itu menunjukkan kekuatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat kuat. Ya, manusia ni kalau nak berjaya dengan hidup, nak berjaya dalam hidup, dia mesti ada kekuatan dengan Allah Ta'ala. Dia mesti ada talian dengan Allah Ta'ala. Manusia nak dapat pekerjaan, dia mesti ada IQ, tak? Intellectual quality. Yes, kalau kita pandai, semua orang nak ambil kita kerja. Namun seorang pekerja, dia tak boleh naik pangkat kalau dia tidak ada EQ, dia tak ada emotional quality, emosinya tak stabil, dia tak boleh nak naik pangkat kerana buat kerjanya mungkin tidak bersungguh, tak ada emosi, tak ada tambahan, tak ada added value. Pergi pagi, balik petang, pergi pagi, balik petang. Ada orang masuk pejabat pagi, petangnya keluar pejabat, kerja mungkin tak siap. Tapi ada orang duduk 2 jam di pejabat, kerja banyak yang siap. Ini bergantung kepada EQ. Dia punya emosi dia nak buat kerja tu, kan. Ada orang duduk sekejap kerja banyak jadi. Ada orang duduk 8 jam kerja tak jadi-jadi. Jadi nak naik pangkat dia mesti ada EQ. Namun ramai orang yang naik pangkat, dia dapat kejar kejayaan duniawi tapi rumah tangganya porak-peranda. Kejayaan mungkin dia dapat. Dia mungkin dapat jadi CEO. Dia mungkin memiliki kereta yang besar. Dia hebat. Tapi di mata anak-anak mungkin dia adalah seorang ayah yang gagal. Kerana ayah hanya sibuk dengan pekerjaan, tetapi abaikan tanggungjawab sebagai seorang bapa terhadap anak-anak. Bapa mungkin hebat di mata anak syarikat. Bapa adalah CEO, general manager yang hebat. Namun di mata anak, kami ni anak ayah, tapi kami tak pandang ayah sebagai seorang yang hebat. Kerana ayah gagal memberikan kasih sayang pada kami. Untuk berjaya sebagai seorang manusia, kita perlukan kepada spiritual quality, SQ. Kita nak berjaya di hadapan Allah Ta'ala sebagai hamba-Nya yang tunduk dan patuh dan taat, kita perlu ada spiritual quality, quality spirit. Roh kita kuat dengan Allah Ta'ala, rohi kita ni kuat dengan Allah Ta'ala. Kita mampu berhadapan dengan apa juga situasi dengan tenang, dengan sabar, dengan bersangka baik. Bahkan kita syukur di atas nikmat yang ada. Apabila kita diuji, tuan-tuan, hitunglah syukurmu, bukan sukarmu. Ingat, bila kita diuji, hitunglah syukur di sebalik sukar. Bukan kita kira sukar, kerana sukar itu berbeza-beza ikut manusia. Baik, kita sambung kitab Minhajul Abidin. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada yang hadir pada pagi ini di Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan, kepada Puan Zaitun Ahmad, kepada Syamsiah Saleh, kepada Mas Dewi, kepada Kak Azhar, terima kasih Kak Azhar, kepada Siti Maisarah daripada Dungun Terengganu, Kak Azhar daripada Perak yang hadir didoakan kebaikan, kepada Lin Mazdin daripada Johor Bahru, Masya Allah, Siti Nur Aisyah, Masya Allah, terima kasih Puan Rusna binti Umar, terima kasih hadir daripada Selangor, daripada Johor Bahru, daripada Terengganu, daripada Kedah, daripada Penang, daripada Brunei, daripada Singapura, Masya Allah, daripada Taman Melawati pun ada. Saya duduk di Taman Melawati, orang Taman Melawati datang didoakan kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung kitab Minhajul Abidin. Siapa yang ada kitab ni boleh buka kitab Minhajul Abidin, wasiat Imam Ghazali, pada muka surat 85, pada tajuk rintangan awaiq. Rintangan. Hidup kita ni banyak rintangan. Aqabah ataupun peringkat ketiga ialah peringkat awaiq, yakni peringkat rintangan penghalang. Nak mencapai, kita dah bicara bab taubat, kita bicara bab dosa, kita bicara bab halangan.
Wahai orang-orang yang mengerjakan ibadat, semoga Allah melimpahkan taufik dan rahmatnya. Kita mestilah mampu menempuh segala rintangan dan menewaskan godaan dalam mengerjakan ibadat agar ibadat itu tegak dan kukuh. Kita nak mampu untuk mendirikan ketaatan ini, kita telah meruntuhkan salah satu ikatan-ikatan ataupun rintangan-rintangan syaitan. Telah diterangkan sebelum ini bahawa godaan terhadap ibadat ini ada 4. Ada 4 godaan sebelum kita boleh berdiri di tikas zadah. Ingat kita nak pergi ke tikas zadah ni bukan kaki yang bawa. Ialah walaupun literally kaki kita yang bergerak bawa kita pergi ke tikas zadah nak solat, walaupun kita pergi masjid nampak kaki dan tangan kita yang bawa, yang pandu kereta pergi surau masjid, tapi yang membawa kita ke surau masjid bukan kaki, namun adalah hati yang nak taat. Hati yang nak taat inilah yang bawa kita pergi masjid. Jadi sebab itu hati ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Antara rintangan manusia yang pertama adalah dunia dan isinya. Kata pengarang kitab, kata Imam Ghazali, yang dimaksudkan dengan dunia di sini ialah semua yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Untuk menyelamatkan diri daripada segala godaan dan rintangan ini, kita harus menjauhi dan memalingkan diri daripada dunia, iaitu jiwa dan raga tidak diserahkan hanya untuk mencari bekalan dunia. Rintangan pertama untuk membolehkan kita taat pada Allah Ta'ala adalah kita kena tahu nafsu kita ni, kita kena exclude, kita kena keluarkan daripada pujuk rayu dunia. Sebab ialah kalau kita tahu dunia kita tu lazat, kita tahu dunia kita tu sedap, untuk seronok untuk dikejar, tiba-tiba dengar laungan azan, kita tak akan pergi dengar azan tu untuk menyahut seruan azan, sebab kita sedang berjumpa dengan klien. Kita tengah buat appointment, tiba-tiba klien lambat datang. Klien lambat datang, azan dah pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun rasa macam berbolak balik. Nak pergi semayang ke, nak tunggu klien ke? Nak pergi semayang ke, nak tunggu klien? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun nak semayang ke, nak tunggu klien? Nak semayang ke, nak tunggu klien? Pasal klien kita ni cerita bukanlah berbilion-bilion ringgit macam engkau holding, bukan. Ceritanya mungkin nak dapat komisen 300-400 ringgit je. Disebabkan 300-400 ringgit, kadang-kadang semayang kita tak ke mana, solat kita tidak khusyuk, solat di akhir waktu, ya. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan dunia, kita terlupa panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah rintangan yang pertama, di mana dunia ini akan pujuk kita untuk tidak melakukan ketaatan, bahkan dunia memujuk kita untuk membuat maksiat. Bila kita nampak duit, contohnya duit haram, kita ada investment, duit investment kita haram. Mula-mula harganya duit investment tu mungkin dividen RM30. Kita simpan dalam duit konvensional, ya. Kita simpan duit dalam account bank konvensional. Akhir tahun bank bagi interest RM4. Bila bank bagi RM4, kita pun fikir, alah RM4 apa sangat, berkira bagi macam tak payah bagi. Kan, kita pun boleh pandang ke sebelah mata je, alah bersihkan je lah, clear je. Kita boleh keluarkan RM4, kita pergi mana-mana kedai ataupun rumah anak yatim, kita bagi je. Tapi bila harganya dah jadi RM400, di situ iman kita diuji. Sama ada nak ambil RM400 ini ke, atau kita nak buang ke sebab dia duit haram. Apatah lagi kalau harganya RM400,000. Saya pernah, tuan-tuan dan puan, ada saya bagi nasihat kepada satu syarikat ni, saya kata, Tuan Haji, duit ni duit haram. Harga duit haram yang kita temui lebih kurang dalam RM2,000. Maka dia pun kata, Ustaz, kalau duit tu duit haram, tak payah tanya Ustaz bersihkan je, clearkan. Kita pun clear kan. Sampai ke satu masa tu, harga duit haram tu bukan RM2,000 tetapi RM200,000. Kita pun kata, Tuan Haji, duit haram tahun ni yang kita jumpai adalah sebanyak RM200,000. Mesti dibersihkan. Bila dengar RM200,000 terus berubah wajah. Banyaknya.
Cuba ustaz fikir tengok kot mana-manalah ada mazhab kata duit tu boleh digunakan. Tadi bila 2,000 tak payah guna, bersih je. Tapi sebab dah 200,000, duit tu tiba-tiba pula kena cari mazhab lain punya pandangan. Nampak tak, manusia ni bila dapat air, dapat duit, mata dia kelabu asap sikit. Kan? 200,000 kita pun goyang, memanglah goyang. Tapi syarikat tu punya profit dah sampai 1,000,000 tak? 1,000,000 punya profit, alah 20,000, 200,000 tutup mata lah. Tapi sebab 200,000 lah. Baik. Adapun yang mengharuskan kita melakukan sedemikian ialah yang pertama, ibadat yang lurus dan banyak. Kita nak lawan hati, kita nak pujuk hati kita taat pada Allah Ta'ala. Betul Kak Azhar, lagi banyak duit tu lagi sayang. Ya Allahu Akbar. Ya betul Kak Azhar. Kalau kita dapat duit banyak, mana kita nak simpan, lagi duit tu banyak, lagi gatal je, kecintaan kita lagi banyak. Sedangkan duit ini adalah rezeki daripada Allah. Lagi banyak kita dapat dan kita berkorban di jalan Allah Ta'ala, Allah akan bagi pintu-pintu rahmat dan nikmatnya kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kata Imam Ghazali, ibadat yang mengharuskan kita melakukan demikian adalah, adapun yang mengharuskan kita melakukan demikian, yang pertama, ibadat yang lurus dan banyak. Ini kerana jika kita tertarik dengan dunia, seluruh perhatian akan tertuju kepada dunia. Sedangkan dunia hanya akan melalaikan manusia daripada melakukan ibadat. Siang dan malam seseorang itu sibuk mencari bekalan dunia, di samping hatinya tergoda dan oleh bermacam keinginan dan hawa nafsu. Mungkin berak, ya betul lah tu. Yang lama tak balik Kuala Kangsar ni Kak Zah, doakanlah kita boleh, orang Kuala Lumpur ni boleh balik ke Kuala. Lama benar rasanya tak balik ke Kuala Kangsar. Allahu Akbar. Durian dah habis dah pun. Allahu Akbar. Durian dah habis, tak sempat lah nak kekah durian. Tak apalah, mujulah dapat durian daripada Perak baru ni. Alhamdulillah lah, syukur. Baik. Jadi siang malam bila kita sibuk cari bekalan dunia, sampaikan hati tergoda dan bermacam keinginan hawa nafsu. Bila kita dah selalu cerita pasal dunia, maka hati kita pun cerita pasal dunia lah. Terima kasih pada yang hadir. Allahumma salli ala Muhammad. Teacher Permata, masya-Allah. Terima kasih. Benda yang selalu kita bercakap di mulut, benda itulah yang apa yang ada dalam hati. Mulut kita ni cerminan hati. Balik, mulut kita ni cerminan hati. Apa yang kita selalu sebut tentang keindahan dunia, maka itulah yang ada di dalam hati. Dunia. Tapi kalau kita sebut tentang akhirat, maka itulah yang ada dalam hati. Jadi kita sebutlah tentang Allah Ta'ala. Tanda cinta ni kena banyak sebut. Kalau kita bercinta dulu macam mana? Tanda kita bercinta kan kita nak sebut tentang keindahan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta pada Allah Ta'ala, selalu sebut tentang nikmat Allah Ta'ala. Allah yang bagi, Allah yang berikan kenikmatan, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Selalu sebut di mulut. Selalu sebut. Ajar anak-anak kita selalu sebut tentang nikmat Allah. Budak-budak kecil ni, tuan-tuan dan puan, kita perlu didik dia untuk dia bersyukur tentang nikmat Allah. Ajar dia bercakap, Cakap, Alung cuba cakap, Alhamdulillah, syukur Allah bagi sihat. Cakap ulang balik apa yang ayah cakap ni. Alhamdulillah, syukur Allah bagi sihat. Lepas tu depan makanan, cakap Alung, syukur Allah bagi makan. Alhamdulillah, syukur Allah bagi makan. Bila nak minum air, cakap Alhamdulillah, syukur Allah bagi minum. Anak-anak kita ni kita kena ajar dia lafaz macam ni. Alhamdulillah, syukur Allah bagi. Kena buat. Sebab kalau kita cakap dalam bahasa Arab, dia tidak menggetarkan jiwa. Alhamdulillah, dia tak ada berapa nak kena sangat. Alhamdulillah, syukur Allah bagi minum. Alhamdulillah, syukur Allah bagi mak dan ayah. Alhamdulillah, Allah syukur Allah bagi kita ada anak dan isteri. Kita kena ajar anak kita sebut seumpama itu. Kedua-duanya menghalang daripada ibadat kerana berpusat pada keduniaan semata-mata. Jika seseorang telah disibukkan oleh sesuatu urusan, maka dia akan melupakan atau meninggalkan segala urusan yang lain. Bila hati kita dah dunia sentrik, kita dah duniakan hati kita, maka kita sukar untuk keluar daripada dunia itu. Sedangkan dunia dan akhirat diibarat seperti dua wanita yang sedang dimadukan.
Jika yang seorang dapat mengembirakan, yang satu lagi akan mengecewakan. Atau dunia dan akhirat itu diumpamakan seperti masyrik wal maghrib, timur dan barat. Jika cenderung kepada yang satu lagi, maka sudah tentu akan berpaling daripada satu yang lagi. Jika kita menghadap ke barat, tentulah ia membelakangkan timur. Dan jika dia pergi ke timur, tentu dia meninggalkan barat. Begitu. Maksudnya, dunia dan akhirat ni tuan-tuan perempuan, dia bersifat berlawanan. Ya. Orang yang fokus kepada dunia kerap kali akan mencicirkan akhirat. Namun kalau orang itu dia fokus kepada akhirat, nescaya dunia akan ikut dia. Macam manakah orang akhirat ini, orang yang kejar akhirat, dunia akan ikut dia? Dengan Allah bagi dia sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada. Orang yang ada perasaan cukup ini, dialah orang yang kaya. Sebab kaya ni dia sangat subjektif. Cuba tuan-tuan define kaya tu apa, ataupun cuba bagi definisi kaya. Kaya ni adalah ada banyak duit. Lepas tu kita pun kata, cuba bagi tahu saya banyak tu apa. Manusia ni sebab dia tak tahu apa benda kaya, sebab tu dia rasa benda tak cukup. Kaya ni sebab dia rasa cukup. Orang yang ada cukup, maka dialah yang kaya. Ya, sebab orang yang miskin ni sebab dia tak cukup. Ya, orang tu dia banyak duit tapi dia tak cukup, dia miskin. Ada orang tak ada duit tapi dia cukup, dialah kaya. Ya, jadi orang yang kaya ni sebab dia ada rasa cukup. Ghinan tu apa? Ghinan nafs. Kekayaan itu adalah bila mana dia kaya diri, dia rasa cukup. Itu kaya. Jadi nak lawan dunia ni, kita kena rasa cukup. Kadang-kadang kita tengok orang kereta besar, ui sedapnya kereta besar, ui rumah besar. Ya, tapi kalau kita rasa, sebab kita rasa tak cukup. Tapi kalau kita tengok rumah kita lah, kita ada rumah, kita ada kereta, rumah dah habis bayar, kita dah habis bayar, cukup lah ni. Cukup itu yang mahal nak dapat. Kecukupan itulah kekayaan. Huwa aghna wa aqna. Allah mengkayakan dengan mencukupkan. Baik. Yalah, mana mungkin manusia itu miskin kalau dia hamba kepada Allah yang maha kaya, tak? Kita mana boleh miskin sebab kita ni hamba pada Allah yang maha kaya. Kalau Allah yang maha kaya, maka kita ni kaya lah pasal kita hamba Allah yang maha kaya. Kena faham begitu. Orang yang bekerja di rumah seorang kaya jutawan, contohnya dia gardener, tukang kebun di rumah orang kaya, dia lebih kaya daripada owner rumah tu sendiri, sebab dia dapat menikmati rumah tu berbanding tuan rumah. Tuan rumah mungkin sibuk dan busy, ataupun pergi kerja, pergi jumpa klien. Dia duduk di rumah tu macam orang kaya dah. Driver kepada orang yang kaya, contoh yang memiliki rumah yang besar, kereta yang besar, dia duduk dalam kereta lebih lama berbanding bos dia duduk dalam kereta. Bos dia mungkin duduk dalam kereta sekejap je, mungkin dalam sejam 2 jam, pergi sejam balik sejam ke pejabat. Tapi driver ni duduk dalam kereta berjam-jam. Siapa lagi yang dapat merasai nikmat kekayaan harta kereta tu? Driver. Samalah dengan kita. Allah Ta'ala berikan kekayaan. Allah maha kaya. Allah bagi kita dunia untuk duduk di dalamnya. Maka kita kena rasakan dunia ini milik Allah Ta'ala, yang kita adalah sebahagian daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Kita kaya, tuan-tuan. Kita kaya. Kita tak akan miskin sebab kita ada Allah yang maha kaya. Untuk menyeimbangkan dunia dan ibadat seperti yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, yang bermaksud, aku berkeinginan menghimpunkan dagangan dengan ibadat, tetapi kedua-duanya tidak dapat disatukan. Maka aku memilih ibadat dengan meninggalkan dagangan. Ada manusia yang dia nak kejar dunia, pada masa yang sama akhirat dia tak nak tercicir. Dia sebenarnya kita kena kejar akhirat, dunia jangan tercicir. Allah Ta'ala berfirman dalam Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhirat dan jangan lupa dunia. Itu formula yang Quran sebut. Kejar akhirat, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, kejar akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan dunia jangan lupa. Jadi maksudnya fokus kita adalah kejar akhirat, dunia jangan lupa. Bukan terbalik. Selalunya kita terbalik, kejar dunia, akhirat jangan lupa. Selalunya perkataan yang jangan-jangan itulah yang kita akan lupa.
Jangan lupa makan ubat. Tak makan ubat sebab orang kata jangan lupa. Dia kira lupa tu, dia tak kira jangan tu, dia dengar lupa makan ubat. Jangan panjat, dia panjat sebab dia dengar arahan panjat. Dia tak dengar jangan tu, panjat. Lepas ni kita tukar jadi ayat aktif kepada, instead of sebut ayat pasif, jangan, kita tukar ayat aktif. Makan ubat. Kita jangan cakap, kita cakap makanlah ubat. Kita bagi ayat arahan. Kalau kita sebut jangan lupa makan ubat, dia akan ingat lupa tu. Lepas ni kita ubah, makanlah ubat, ingatlah akhirat, selalulah solat, selalulah berselawat. Kita cuba jadi tukar ayat kepada ayat aktif. Zikirlah selalu. Gitu. Kita ubah ayat kepada ayat yang aktif. Jangan lupa solat, jangan lupa makan ubat. Jangan lupa, banyak sangat jangan lama-lama kita hanya fokus pada ayat arahan tu, jangan tu kadang-kadang kita tak perasan, ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, ya. Jalan menuju kepadanya sangat banyak. Ini adalah tarikat Abu Darda. Abu Darda kata, aku tak boleh menyatukan dunia dan akhirat dalam jiwaku, maka aku terpaksa meninggalkan dunia untuk mendapat akhirat. Ini adalah jalan Abu Darda. Terdapat juga jalan Abdul Rahman bin Auf. Beliau dapat menjalani ibadat sambil berdagang. Dia dapat menyatukan dunia dan akhirat dalam hatinya. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahawa jalan itu bermacam-macam, cuma bergantung pada kekuatan dan kemampuan masing-masing. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, walaupun dia memiliki kekayaan duniawi, namun banyak kali kalau kita tengok sejarah Abdul Rahman bin Auf, dia tidak mengambil kenikmatan dunia. Yes, dia kaya, tapi dia tak ubah cara hidup. Dia maintain dengan cara hidupnya yang sederhana, tetapi dia ubah cara dia bersedekah. Sebab tu kata pepatah orang putih, if you are blessed with wealth, don't change the way of living rather than change the way of giving. Kata orang putih ni tadi, kalau kita diberi kekayaan yang banyak, jangan ubah cara hidup, tetapi ubahlah cara sedekah. Kalau kita kaya, kita banyak duit, kita ubah cara hidup, kita akan miskin balik. Asalnya kita kaya dah, habis dah bayar hutang, kereta Proton Izora habis bayar. Tiba-tiba kita ambil kereta baru, ambil Serena. Elok-elok dah tak ada hutang, tambah hutang 1,300 sebulan, 9 tahun pula lah kena bayar. Jadi daripada kita ubah cara hidup kepada yang upgrading, ya, kita ubah cara infak. Umpah cara infak, maka kita akan jadi orang yang kaya di sisi Islam. Kata pepatah tu tadi, if you are blessed with wealth, don't change the way of giving, don't change the way of living, change the way of giving. Ubah cara sedekah, bukan ubah cara hidup. Sebab kalau kita ubah cara hidup, kita akan jadi status quo, biasa balik, ya? Daripada tak ada hutang, tambah hutang. Increment gaji tambah 500, lepas tu dia buat hutang baru yang kena bayar 600. Gap jatuh. Itu dipanggil cara kita menilai dunia ni, ya. Baik, Abdul Rahman bin Auf dia pernah menangis di saat dihidangkan makanan depan mata dia, ya. Dihidangkan makanan depan mata dia menangis. Masa tu Islam telah pun berjaya dijulang. Terima kasih pada teacher Permata, Masya Allah. Terima kasih kepada Rosmawati, terima kasih hadir. Pernah satu hari di saat Islam dijulang, Abdul Rahman bin Auf dihidangkan makanan dan dia menangis. Lalu sahabat bertanya, "Ya Abdul Rahman bin Auf, kenapa kau menangis?" Abdul Rahman bin Auf berkata, "Mana mungkin aku boleh merasai nikmat makanan yang Allah Ta'ala berikan sekarang, sedangkan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang pun menikmati nikmat di sisi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku khawatir dengan nikmat yang aku rasai sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kurangkan nikmat aku bila bertemu dengannya." Allahu Akbar. Itu Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan.
Abraham bin Auf kata, aku tak nak, kalau boleh nikmat dunia ni aku tak nak. Yes, aku boleh cari harta, aku boleh jadi kaya, tapi aku tak nak dunia, aku nak akhirat. Dengan sebab aku dapat nikmat dunia, aku takut akhirat aku jadi sikit nikmat. Allahu Akbar. Sahabat ni dia kaya tapi dia tak ubah cara hidup dia, dia maintain status quo. Nabi SAW seorang yang sangat kaya tapi tidurnya di atas katil yang berbirat badan. Saidina di atas pelepah tamar yang berbirat badan. Itu Nabi SAW sampai Saidina Umar menangis, wahai Muhammad, come on Saidina Muhammad, engkau ni kan raja Islam, raja kerajaan Islam, upgrade sikit hidup. Umar beritahu begitu pada Rasulullah SAW. Umar kata, wahai Muhammad, kau tak tengok ke Maharaja Rom, tengok Maharaja Parsi, hidup di singgah sana, kaya-kaya. Kita ni kena upgrade sikit, wahai Muhammad. Kenapa kau tidur di pelepah tamar, berbirat-birat tangan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tengok Umar, wahai Umar, apa sangatlah bagi kita ni dunia ni, apa sangat ada pada dunia, sedangkan kita dah ada akhirat. Allah bagi nikmat akhirat macam-macam. Biarlah dunia ini milik pada mereka. Kita ni akan dapat akhirat yang bermacam-macam. Di saat Islam yang Nabi tunjukkan kita tak payah rebut Islam, tak payah rebut dunia pun Allah bagi dunia. Bayangkan betapa sayangnya Allah Ta'ala pada umat Islam bila mana Allah nak bagi nikmat dan ganjarannya di hari akhirat. Dan itu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq walaupun dia kaya tapi hidupnya status quo. Maksudnya dia meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sehelai baju dan seekor binatang tunggangan. Jadi maksudnya Islam tak melarang kita kaya, tuan-tuan. Islam tak pernah melarang kita kaya. Tetapi Islam mengajar kita untuk menjadi orang yang hidup bersederhana, tinggikan kualiti infak. Tinggikan kualiti infak. Ya, Islam sangat sarankan kita menjadi kaya, tapi kaya itu adalah ghinan nafs, kaya hati, kaya budi, kaya banyak memberi. Jalan menuju kepada Allah sangat banyak sebagaimana yang ditunjukkan oleh disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-turuqu ila Allahi ka'adadi anfasil khalq. Jalan untuk menuju Allah itu sangat banyak sebanyak nafasnya makhluk. Jalan nak tuju Allah ni sangat banyak. Sebanyak mana? Sebanyak nafasnya setiap individu. Ada orang sampai kepada Allah dengan ilmu. Ada yang sampai kepada Allah dengan sedekah kerana tolong masyarakat. Jadi jalan nak menuju Allah ni dengan ilmu sampai pada Allah, dengan sedekah sampai pada Allah. Semuanya itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti jalan Abu Darda dan jalan Abdurrahman bin Auf yang hanya mengambil berat dan yang mengambil berat tentang ibadat. Ini kerana walaupun Abu Darda tadi tidak berniaga dan berdagang, bekalan hidupnya sudah cukup tersedia. Maksudnya Abu Darda ni, tuan-tuan, dia tak boleh nak fokus pada akhirat kalau dia fikir dunia. Ada manusia tak boleh begitu. Ada manusia dia boleh fikir begitu, dia boleh fikir dunia dan akhirat sama. Ada manusia tak boleh, dia tak boleh cantumkan dunia dengan akhirat dalam hati ni, tak boleh, dia rasa semak, serabut. Nak pergi syurga ni semudah point A ke point B. Kita ada point A nak pergi ke point B, satu garis lurus je. Ada orang nak pergi syurga ni dengan melalui satu jalan garis lurus. Ada orang nak pergi syurga dengan dia terpaksa naik turun sampai ke point B. Dah, sampai juga ke point B tapi dia terpaksa naik turun. Kita nak pergi ke Johor Bahru, kita boleh ikut highway utara selatan terus ke Johor Bahru. Ataupun kita boleh singgah jalan lama. Masuk Seremban dulu, kemudian keluar pula Senawang, kemudian masuk pula Melaka, pergi pula ke Jasin, kemudian ke Tangkak, kemudian ke Muar, kemudian baru sampai ke Johor Bahru. Kita boleh ikut jalan highway satu garis lurus daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru, ataupun kita ikut jalan yang kona-kona. Benar? Macam kita nak pergi Kuantan, kita boleh ikut jalan ke Kuantan Street. Tapi kita tak nak ikut street, kita nak ikut Bentung, kita nak singgah Karak, kita nak pergi ke macam-macam tempat. Macam nak pergi Ipoh, boleh straight terus ke Ipoh.
Tapi kita nak singgah Tanjung Malim, nak singgah Rawang dulu, nak singgah Tapah dulu, nak singgah Sungkai dulu, terolak lagi, ya tak? So, singgah macam-macam singgah. Jadi nak sampai ke Ipoh tu, sampai juga ke Ipoh tapi jalannya bersimpang siur. Ada orang nak pergi syurga, jalannya semudah A, B, satu garis je. Ustaz, saya ni hidup, saya tak nak banyak-banyak, cukup apa yang ada, masa saya taat pada Allah Ta'ala. Walaupun orang kata, jadilah orang yang banyak bagi manfaat pada manusia lain, itu sebaik-baik manusia. Ya, betul. Tapi saya belum tentu jadi orang yang sangat baik kalau saya diberikan kehebatan itu. Saya tahu diri saya ni lemah, iman saya ni lemah. Saya kalau dapat duit banyak, saya belanja tak merapu-rapu. Eloklah apa yang ada ni. Saya tak mampu pegang duit banyak, Ustaz. Cukuplah apa yang ada, saya takut pertanggungjawaban yang banyak di hadapan Allah Ta'ala. Tak salah. Ya? Dia pilih untuk jalan bersederhana untuk menuju Allah Ta'ala. Tak salah. Dan ada orang memiliki kekayaan untuk memiliki kekayaan yang banyak dan dia menuju Allah Ta'ala pun tak salah. Orang kaya dapat Allah, orang miskin dapat Allah. Tak salah. Tujuannya nak dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma jalan itu yang berbeza-beza. Jika seseorang merasa tenteram dengan sesuatu perkara misalnya, dalam mencari rezeki sambil beribadat, maka dia tidak perlu meninggalkannya. Orang yang sudah merasa tenteram mengerjakan ibadat sambil berusaha ala kadar, tidak berkeinginan untuk menjadi saudagar yang terkenal hingga meninggalkan amal ibadat. Maksudnya, orang yang memang dah boleh solat duha, dia pergi pejabat, dia boleh solat duha. Dia pergi pejabat, dia boleh kuliah zuhur. Dia pergi pejabat, dia boleh sembahyang asar berjamaah. Dia boleh occupy masa dia di pejabat dengan ketaatan, maka tidak menjadi satu masalah, tak perlulah tinggalkan kerjanya. Ini nak cerita kalau pekerjaan yang menuntut kita tinggalkan solat. Contohnya dia mungkin operator kilang yang dia terpaksa tengok mesin kilang ni sampai tak boleh solat. Orang yang duduk di mesin kilang jalan tu, dia tak boleh berhenti. Dia mesti tengok. Sampaikan masa dia habis dekat tengok tali barang tu je. Saya duduk New Zealand tuan-tuan. Lepas kita petik buah ceri, dia akan hantar ke kilang untuk sorting. Sorting buah ceri. Sorting buah ceri ni dia ada satu timing belt. Dari tali tu, belt tu. Letakkan buah ceri dan kita akan tengok satu-satu mana nak buang, mana nak ambil. Pening rasa macam nak pitam. Uish. Sebab kita tengok benda yang berjalan, kita statik, benda tu berjalan. Pening. Kadang-kadang semayang pun tak sempat sebab tengok ni. Tapi saya semayang lah, tapi ada orang tak semayang. Budak-budak student yang nak kejar bakul, dia student semayang pun tidak. Yang ada tu jamak je, dia belasah je jamaknya. Aduh, pening pun ada. Jadi kata pengarang kitab, orang yang boleh mengisi ketaatan di dalam amal, boleh mengisi ketaatan di dalam aktiviti harian, maka dia tak payah tinggalkan aktiviti harian itu. Namun orang yang selalu beribadat dan ibadatnya terganggu kalau dia buat aktiviti lain, maka dia elok fokus kepada aktiviti yang dia sedia ada. Ya, ada satu ibarat lah dipanggil. Satu kisah di mana seorang yang miskin ini memancing. Dia ikat tali pancingnya di kaki sambil duduk di bawah pokok dan membuang tali pancing di tengah sungai. Sambil berzikir subhanallah walhamdulillah, maka datang beberapa orang dan berkata, "Wahai syekh, wahai tuan guru, alangkah indahnya kalau tuan guru ada kapal, ada sampan, supaya tuan guru boleh tangkap ikan lagi banyak kalau ada sampan." Maka tuan guru yang tengah berzikir ni tadi pun tersentap dan berkata, perlu sampan untuk tangkap ikan lagi banyak. Jadi untuk apa? Yalah, kalau tuan guru ada sampan lagi banyak, ada sampan, ada ikan lagi banyak, tuan guru boleh beli kapal pula untuk tangkap ikan yang lagi banyak. Maka tuan guru tu kata, oh maksudnya dengan adanya sampan boleh tangkap ikan lagi banyak. Lepas tu jual ikan tu untuk beli kapal lagi besar untuk tangkap ikan lagi banyak. Lepas tu apa? Yalah, lepas tu tuan guru boleh beli kapal lagi besar untuk pergi ke laut lebih dalam untuk tangkap ikan yang lagi banyak.
Yang syekh yang duduk di bawah pokok tu pun kata, oh maksudnya nak kena pergi ambil sampan, tangkap ikan banyak, kemudian jual ikan tu, beli kapal lagi besar untuk tangkap ikan lagi banyak, lepas tu beli kapal yang lagi besar, turun ke laut dalam untuk tangkap ikan yang lagi banyak. Lepas tu untuk apa? Lepas tu tuan guru boleh beli rumah dan berzikir dalam rumah. Lepas tu tuan guru tu kata, oh maksudnya beli kapal lagi besar, tangkap ikan lagi banyak untuk beli rumah, duduk dalam rumah dan berzikir. Maka tok guru tu pun kata, yang aku sedang buat berzikir ni kau tak nampak ke? Kenapa perlu aku berzikir dalam rumah sedangkan aku duduk tangkap ikan ni aku boleh berzikir dah. Nampak tak? Maksudnya orang tu bagi cadangan pada tuan guru ni untuk pusing untuk dapat kerehatan dan berzikir. Sedangkan tuan guru tu kata apa? Aku sedang berzikir dah ni. Maksudnya yang dicadangkan, kadang-kadang nikmat tu kita dah ada dah. Kita pergi cari nikmat yang dah ada. Kita kerja siang malam pagi petang untuk cari kerehatan di hari tua. Sedangkan hari tua tu tak pernah datang pun. Sebab kita tak pernah define kita ni tua. Ingat? Kita kadang-kadang kumpul harta, sibuk siang malam pagi petang di masa usia muda untuk rehat masa tua. Sedangkan kita pun tak tahu tua tu sempat ke tidak kita ni. Kan? Itu ironinya manusia. Kan? Ironinya manusia, dia bekerja untuk hari tua, sedangkan tuanya tu pun dia tak ada jaminan dia akan dapat tua. Dia tak ada jaminan pun untuk dapat tua. Jadi jangan kita bertangguh, jangan kita pisahkan dunia dengan akhirat. Dunia yang kita ada ni, kita letakkan akhirat, ataupun kita kejarlah akhirat dan masukkan dunia kita di atas kapal yang menuju ke arah akhirat. Kita menuju akhirat, bawa dunia ni duduk dalam kapal akhirat. Jangan terbalik, kita kejar dunia, letak akhirat dalam kapal dunia. Tak boleh. Biar akhirat pandu dunia, bukan dunia pandu akhirat. Kalau akhirat pandu dunia, insya-Allah semuanya selesai. Tapi kalau dunia yang pandu akhirat, maka bila ada pertembungan di antara dunia dan akhirat, kita akan kejar dunia, bukan kejar akhirat. Dan saya kira itulah lebih kurang insya-Allah mewakili barisan surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan, mengalu-alukan sebarang sumbangan daripada tuan-tuan perempuan yang dermawan, lagi budiman, lagi hartawan, lagi jelitawan, contoh panjang-panjang, pandai pula ustaz tambah, bagi menjalankan aktiviti surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Sumbangan tuan-tuan boleh salurkan ke Bank Islam 0501-2010-053038. Sumbangan tuan-tuan perempuan sudah pastilah surau sangat perlukan untuk aktiviti peribadatan dan aktiviti keagamaan, khususnya kuliah-kuliah online seumpama ini. Dan saya kira tuan-tuan perempuan merupakan antara mata rantai untuk meneruskan aktiviti agama. Kita mungkin tak berapa nak pandai bercakap agama, namun dengan adanya sumbangan tuan-tuan perempuan kepada surau An-Nur menjadi medan dakwah kepada masyarakat setempat, ataupun menjadi medan dakwah dalam masyarakat Facebook, maka sudah pastilah pahala di sana akan bertambah dan lebih, orang panggil apa, lebih berkualiti kerana semuanya record. Kalau kita kuliah di surau masjid, kadang-kadang tak sempat nak record. Yang ni semua record. Jadi bila record ini dipanggil ilmu yang bermanfaat, al-ilmun muntafa'un bih, yang boleh memberi manfaat pada manusia walaupun kita telah meninggal dunia. Kalau ada orang yang tengok dan orang ambil manfaat, insya-Allah pahalanya akan sampai kepada mereka yang berusaha untuk melestarikan aktiviti-aktiviti agama, khususnya di surau An-Nur Fasa 3, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian semua. Terima kasih kepada yang hadir, Nur Risah Talib, Nur Syahrin, Kak Zah, kepada Rosmawati. Tak apa Kak Zah tak dapat join, tak apa. Tak dapat 2 poin lagi. Ustaz tak dapat poin 2 lagi. Ya, betul. Ada 3 poin lagi. Iaitu yang pertama, ibadat yang lurus dan banyak. Yang kedua, zuhud mempertinggikan nilai amal. Tak apa, nanti kita akan bawa pada siri yang esok sebab dia panjang. Imam Al-Ghazali ni dia letak huraian yang sangat panjang berkenaan dengan rintangan
terhadap perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ada kitab ni boleh dapatkan, boleh belilah kitab ni di Shopee pun ada. Shopee pun ada, Minhajul Abidin, untuk sama-sama kita kupas pada setiap hari Sabtu jam 6.40 pagi. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat sarapan pagi, selamat berhujung minggu, selamat Hari Malaysia. Hari Malaysia bila? 16. Selamat bercuti lah untuk anak-anak yang cuti penggal semester. Wassalamualaikum.